Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar bab 7 iaitu respirasi sel pada subtopik 7.3 fermentasi sel. Objektif pembelajaran adalah menjelaskan dengan contoh penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi. Okey, fermentasi merupakan salah satu jenis daripada respirasi sel. Apakah maksud fermentasi? Ada sesiapa yang ingin menjawab tak? Saya cikgu. Fermentasi ialah laluan. Okey, sekejap. Saya nak seorang saja pelajar yang menjawab. Siapa yang nak jawab? Saya Angkat tangan. Silakan. Saya. Okey, Fermentasi ialah laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Dalam fermentasi, proses penguraian glukosa tidak berlaku dengan lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Okey, betul tu Nadira. Secara ringkasnya, fermentasi ialah proses penguraian glukosa secara tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Okey, kita teruskan pula dengan contoh-contoh penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi. Okey, contoh yang pertama ialah sel otak manusia. Yang kedua, fermentasi dalam tumbuhan seperti padi. Yang ketiga, fermentasi dalam bakteria lactobacillus seperti dalam makanan yogurt. Yang keempat, fermentasi dalam yeast. Contohnya dalam pembuatan roti ataupun donat. Apakah lagi contoh-contoh selain daripada roti dan donat? Siapa tahu? Saya cikgu. Apa dia? Tempe dengan makanan beralkohol, bir atau wine. Okey, betul. Selain tu macam tapai. Betul lah tu. Okey, seterusnya. Dalam kelas hari ini saya nak fokuskan kepada fermentasi dalam yeast. Siapa sini yang pernah buat donat ke, buat roti ke? Pernah. Fatin? Pernah cikgu. Maaf. Okey. Di sini saya ada sediakan satu video pembuatan roti. Mari kita sama-sama saksikannya. Okey, kita play. Okey, soalan saya, berdasarkan video tersebut, apakah yang anda dapat perhatikan kepada doh tersebut? Apakah yang berlaku kepada doh tersebut? Okey, saya akan pilih seorang pelajar untuk menjawab soalan saya dan saya akan 15 saat untuk pelajar fikirkan jawapan. Okey, Fatin sila jawab soalan saya. Doh roti tersebut mengembang setelah beberapa minit. Ia berlaku disebabkan oleh gas karbon dioksida yang dibebaskan hasil daripada proses fermentasi dalam yeast. Okey, betul. Untuk pengetahuan pelajar, yeast merupakan satu mikroorganisma fungi unisel yang memerlukan gula seperti glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida. Samaan untuk fermentasi dalam yeast boleh kita lihat iaitu daripada glukosa yang dihuraikan kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. Okey, dalam gambar rajah tersebut, tabung didih A mengandungi larutan glukosa terdidih dicampur dengan ampaian yeast. Apakah yang akan berlaku kepada air kapur tersebut? Ada sesiapa yang ingin menjawab? Cikgu, air kapur tu akan jadi keruh apabila gas karbon dioksida dibebaskan melalui proses fermentasi alkohol. Ya, tepat sekali. Malah bau yang dihasilkan juga adalah sangat tajam kerana etanol telah dihasilkan melalui proses fermentasi tersebut. Jadi secara kesimpulannya, fermentasi alkohol melibatkan penguraian glukosa kepada tiga produk iaitu karbon dioksida, etanol dan juga tenaga. Okey, sekian.